Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan anda semuanya sedang sihat pula, sihat sejahtera. Sedang sihat lah pula. Okey, terima kasih pada semua yang sudi tunggu tiap-tiap minggu untuk Puaka muncul. Terima kasih juga kepada korang yang dengar melalui Spotify dan sebagainya, sedang memandu tu. Diharapkan mandu hati-hati bila mendengar Puaka. Jangan terkejut, jangan salahkan kami. Okey, dan Alhamdulillah, segala permintaan anda nak kita kan buat podcast ni, kita tunaikan. So kalau ada salah silap, minta maaf sebab kita baru nak jadi podcaster, YouTuber gitu semua kan, kawan-kawan kita kat sini semua. Okey, apa-apa pun kalau korang semua nak macam ada nak beli rumah, nak jual rumah, apa-apa masalah, nak buat berkira-kira ke apa, boleh ke Tech Team SG. Alright, telefon diorang aja, FOC telefon untuk minta nasihat dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor yang lain seperti The Malayan Council, the Counter Clockwise Specialist, dan siapa nak jadi sponsor, jangan lupa nak beli time tu semua ke susutbc@gmail.com. Kalau nak jadi guest Puaka, boleh ke DM ke Puaka Official punya IG. Okay. Dan satu lagi, jangan lupa dengar dan tonton sekali podcast baru Susu TBC, iaitu Number One Podcast. Number one podcast The okay. Feeling Ada. Boleh? Boleh. Rasa boleh tak? Boleh lah. Boleh lah kan. Nanti along the way nak tukar-tukar. Tak boleh. Oh, tak boleh tukar. Kalau nak number 5, number 6, number 10 tak boleh. Number 1 aja lah. Walaupun dengar macam number 1 kan, tapi tak apalah kan? Confident lebih. Of course. Alright. Okay, sekarang bersama saya Hattie. Bukan Hattie Selini Hattie Kos Endang bukan? Kan selalu dapat kat situ dekatnya bila cop pasport mesti Long Gurau. Jawab tak tahu baca ke? Kan? Kepada kakak-kakak, abang-abang cop-cop, kau ada cerita, boleh tau, diorang boleh share. Tapi sebab pakai uniform ke, kerja government ke, tak boleh keluar TV ke video kan, you all semua boleh make phone call. Kita adakan one caller, one story, di mana satu caller boleh kongsi satu story je. Gitu. Jadi kalau nak pakai nama samaran pun boleh. Sebab takut kan nak jaga privacy kan. Betul. Boleh. Betul. Okay, kita mulakan dengan cerita pertama Hattie. Silakan. Okay, I will start daripada when I was young, my first experience. Okay, that time I can remember, I think I was berapa 4, 5. Okay, so every weekend kita selalu pergi rumah my arwah atuk dekat Kampung Ladang, Lorong Ternak. I think somewhere dekat Eunos. Nama dia Kampung Ladang? Yeah, correct. Lorong Ternak Kampung Ladang. Lorong Ternak Kampung Ladang. Kat Eunos behind somewhere around the east areas tu lah. Yes, correct. Rumah kampung. So rumah dia, you know how rumah kampung bawah dapur, atas living room, right? Okay. So there was this one night, my arwah tu cakap semua masuk bilik. Okay, so kita masuk bilik. I think I remember that time my grandma, myself, my sister, and I think I have a cousin there. And then arwah tu jaga luar bilik. Okay, my uncle like satu turun bawah dekat dapur. So dia kena jaga pintu dapur kat bawah tau. So dia tutup pintu, duduk depan pintu dapur. So it was maghrib. Then arwah tu cakap okay, semua diam. Okay, kita diam. Then after that kita dengar kat dekatnya pintu dapur bawah tu, my uncle dah bising-bising lah. Dia dengar macam someone is trying to open the door. Bukan rumah kayu kan. Okay. Then after that dia cakap excited lah. Ya pasal obviously kecil-kecil, tingkap semua tutup. Then after that we heard anjing menyalak kat belakang kat tingkap. Nak tengok. Nenek cakap jangan, duduk. Okay. Then dengar kakak. Apa? Kakak kat atas, dia macam crawling on the zinc. Cakap. Lepas dia ketawa, dia lari. Dia terbang. So I said okay. Then I said remember. Sampai sekarang I remember macam okay, so my uncle is trying to avoid the thing from coming in. So atuk tak kasi kita jalan-jalan, duduk dalam bilik, semua dalam bilik, so everybody is safe. That was my first experience lah. Dia punya ketawa masih ingat lagi? Macam like macam happy. Korang tak kasi aku masuk, tak apa.
okay. Wow. Macam-macam cerita, macam-macam suara dia buat Sebab macam episod lalu saya ceritakan, dia pun kat rumah siapa? Rumah nenek dia? Rumah mak dia? Mak dia ni rumah dia. Kat dapur terus dengar dia ketawa. Dia gitu. Tapi saya share lah, yang saya dengar kat Batam tu lain bunyi dia. Macam oh itu macam pernah dengar. Bukan cicak ke? Cicak lain. Cicak je. Oh, they make that sound also. Tak tahulah kan. Dah malam mungkin cengkrik ke. Mungkin kelawar macam kelawar kan. Oh, okay. Gasak diorang lah. Dia nak masuk lah. Nak jemput. Tak tahu. Okay. Tu kisah kecil-kecil dulu. Itulah macam mana ni tak nampak. Okay. Tak apa, nak gini pun boleh. Sekarang saya gini. Okay. Tak apa. Okay. So back in secondary school, bila you know how we sec 3 kita ada camp kat sekolah. No, that time was sec 1 or sec 3, I can remember. The first camp was in school. So in school dulu meja kita semua rapat-rapatkan meja jadi baring kat atas kan. Okay. All the square tables. Tapi that time dah penuh. So my friend, kita 3 orang. I tengah. 3 orang tidur kat lantai dengan sleeping bag. So okay, lights out. Kita tidur actually opposite pintu belakang kelas. That was the front of the class. So malam, I don't know what time lah, tak pakai jam. Pintu depan terbuka. Kali bangun lah, cakap, dia ni cakap suruh tidur, habis dia boleh buka pintu. Dia tak tidur ke, no? So I nampak dia duduk atas meja ujung. Dia gini. I didn't see whether it's my instructor ke my teacher ke. It's just gelap kan. Dia gini-gini. So I bangun, I tengok, siapa tak apalah, tidur balik. Okay, then after that I didn't think about it. Besoknya tanya, semalam kau dengar tak ada orang masuk? Dia cakap, tak ada. Then I tanya my instructor, yesterday who went into the room and scare us? Dia cakap, no, nobody. I said, okay lah. So until now I was thinking maybe sengaja nak takutkan kita ke apa kan. I said, okay, dah main, tak apa. Then the next camping dekat St. John. St. John, I think sec 3 is it? Outward bound. So we had to, it's a macam like to build up our courage. So everybody, all the instructor will wait on the other end. All of you wait on the other end. Okay. So you will have to walk along that path one by one. Oh, kena jalan satu-satu orang tu. Yes. So when you are done, that instructor will walkie-talkie the other instructor, then you can go. So when it come to my turn, seram. Because the pavement kecil, habis the bushes, lamppost. So I said, jalan macam ni tau. Jalan straight je, kita kejam mata? Kejam. Sambil jalan? I kalau takut, I kejam mata. Tu memang dia cakap, kenapa kejam mata? Lepas tu tutup telinga kan, tak dengar. So I jalan gini je tau tu. Sekali after that, macam kat bushes tu, cakap apa lagi ni. Okay, jalan tak apa. Lepas tu, and jauh pula tu dia punya jalan. Jalan lelek satu. Psst. I cakap, okay. That part I dah cakap, okay, ni mesti ada instructor sembunyi. Mesti ada instructor sembunyi. Nak prank lah. Nak prank lah. Dia cakap, okay lah, tak apa lah. Korang nak keluarkan 3 instructor ke 4 instructor. I don't care. Jalan sampai ujung. Lepas tu, one by one my friend kata, korang ada orang tak? Cakap tak ada. Ada bushes semua tak ada. Aku seorang kena Ya, lepas tu I tanya my instructor, siapa sih sembunyi kat situ? Dia cakap, mana ada orang, kita kat sini dengan lain kat sana. Dalam hati fikir balik, tak ya juga sebab the bushes is so small. If they hide, I can see movement or human being or whatever. Saya cakap, okay lah, maybe because at that time I tak rasa macam takut ke apa kan, macam like okay lah, whatever lah, ada orang sembunyi ke apa lah. But the first part was I takut pasal pokok tu goyang. Then after that, takkan jadi kedua kali ni, mesti ada orang prank lah. Saya cakap, okay lah, tak apa. Then after that macam okay, because everything that happened macam dah lepas. When I come to think of it, bila terjadi tu I tak rasa apa-apa. So that was my secondary school punya experience lah. Quite boring jugalah nak kena pergi camping. Takut juga dekat St. John tu. Camping?
Dulu semua cowboy saya nak ikut. Saya macam dong NPCC ke apa kan. Saya bukan uniform group. Kan nak join saya, boleh join tak, boleh join tak. Sebab ada campfire lah, lepas tu night walk lah kat sekolah-sekolah. Macam gitu lah kan. Sekolah pergi every level. You tak join Uniform group tak ada, dah habis, tu tutup. So saya join art club. art club? Tak ada camping? Tak ada. Kat museum art. Tapi saya jadi prefect. So Nampak? Jadi prefect tu bukan camping, kita keluar negeri. I prefect 1 year je. Cannot make it. Pasal member datang lambat, okey lah masuk. Member datang lambat, okey lah masuk. Cikgu cakap kenapa yang member datang lambat boleh nyanyi national anthem kan? Ni mesti kerja si Hattie ni. Habis member semua datang lambat, takkan nak book kan? Nanti kat kantin kena pukul ke? 1 tahun lah jadi. Setahun So korang yang kat luar tu, budak-budak sekolah tu yang jadi prefect tu, kau boleh bagi contoh yang baik. Jadi macam kita saya dulu tak boleh pakai high cut lah semua kan. Kasut high cut saya pakai high cut. Kasut high cut boleh. Yang lidah terkeluar kan. Lidah terkeluar tak boleh. Saya keluarkan lidah. Saya keluarkan lidah pula. Kasut tu saya keluarkan. Lepas tu sampai yang disiplin master pun cakap jangan masukkan lah. Okay. Skirt tak boleh sampai sini kan. Principal tambah stapler sok khabar. Wow. Tapi I tak, I selalu bawa lutut. My friend yang atas yang kan, dia pakai stapler sok khabar, stand outside the principal office the whole lesson. Tak baik dulu disiplin. That's why sekarang try. Kan nanti masuklah YouTube semua gaduh dengan teacher macam-macam. Okay, cerita seterusnya. Okay, this one is when I'm dekat Jurong, when I stay Jurong. Cakap tempat tak boleh. Apa? Tak boleh cakap tempat. Okay, West side lah. Jurong boleh. Jurong West. Okay. Jurong West. Jurong West. Saya teka. Okay, Jurong West. Okay, this one happened. Rumah tu I stayed from when I was K1 sampai I'm 20, maybe about that long lah, that length of time. So rumah tu hari-hari mesti ada bunyi. Dragging. Yes, I think kat 2. Dragging, pushing of wardrobe. And I start to realise that it always started 11 exactly malam. Pukul 11 malam aja dah exactly. Bunyi. Tarik. At first saya tak macam bingit lah. At that time kita tak tahu jin ke apa. We just thinking orang atas. Dia ni balik kerja agaknya dia tarik. Because kita tahu orang atas is Malaysian. Dia sewa rumah tu. So I thought maybe dia orang balik kerja, dia orang nak tidur, dia orang tarik, lepas tu dia orang kemas kan. Sampai at one point Freda ambil galai, you know, hentak balik lah, marah balik lah kan. Kau bising aku nak tidur, tak balik. Then hari-hari without fail, lepas tu bunyi goli. So I cakap dengan mak agaknya dah ada baby mak, malam main goli. I think my mom pun macam dia tahu tapi dia tak nak bilang, I don't know. So main tok sampai I grow up. That one day I dah kahwin. I think my husband was on reservist, can't remember. He wasn't there, so I tidur seorang, bunyi goli. Dah bunyi all the furniture lah, gerak-gerok. Dah biasa kan, buat bodoh tidur. Kali bunyi goli, tak. Cakap, alamak budak ni malam-malam asal main goli. Kenapa malam-malam mesti nak main goli? Kenapa? Okay lah, maybe pagi dia ke sekolah kan. But the goli was in one straight. I know that it's in one straight line tau. Dia bukan tak tau, dia tak. So I was lying down facing up. Saya tengok lah. Okay lah, agaknya dah main goli. Tak. Dia turun lah. Belakang. Yes. Tak. Sampai atas kepala bangun cabut pergi bilik mak. Ni first time dengar gitu Sebab selalu orang cakap main goli tu. Ni lagi diikut sampai ke belakang. Sampai ke belakang, atas kepala dia stop tau. So I was thinking, agaknya bunyi paip rosak orang atas. Tapi toilet sana takkan paip kat belakang. Bangun terus cabut bilik mak. Mak tidur dengan mak. Okay. Dia faham Faham, but it was every night that house. Every single night. Selamat main goli. Macam saya punya cerita, dia krek bantal saya. Lagi syok. Kan? Faham. Awak ada berapa bantal? 1. Patutlah. Lepas tu dia terkrek. Dia nak bantal tu. Dia nak baring sebelah. Lain kali taruh 2 bantal. Tak 2 bantal? Dia 1, awak 1. Awak ada 1 macam mana? Kursi Pak Awang. Oh, yang tak. Oh, that day you story share, kan? You share, you did. Nampak. Tapi you tak nampak kan? Did you open your eyes? Bangun. Did you see? Tak. It's just blank. Alhamdulillah lah.
Tak nampak. Tanta dekat depan mata pun kita tak tahu Itulah. Baguslah. Kali buka mata tengok. Tanta ada tiup pusing, dia nampak muka saya, takut tu hilang. Bopeng. Tu dia. Hai. Okay. Tu dia. One thing about that house also a bit I don't know, macam-macam lah kat sana. Once pun sama I tidur seorang. Ni macam I tidur suka buka tingkap. Rumah tingkat 2. Usually if you tingkat 2 kapak selalu open space kapak. Lampu is on. So light shine into your room, right? So I tak buka lampu. So it's very airy right ni. So my bilik was very bright, terang. Tak ni lah, tengah baring-baring, tak on TV mah tengah baring, facing, my back was facing the window. I cakap, kenapa bilik aku macam makin gelap tau, like something is moving up. I said, apa ni? Then macam like, I tengok, pusing, I tengok macam something black, big, hairy, moving up, covering my window. It's like, that means my room was total darkness. Bangun, lari pergi bilik mak. What was that? Apa tu? I pernah tanya mak cakap agaknya guna rumah tak? I cakap, apa tu? Dulu tak ada Google. Then my mom say, alah hantu, benda tu memang selalulah. Dia macam kacau-kacau orang je say. Kacau-kacau orang but not funny say. Malam-malam macam gitu sorang-sorang. Okay. Pernah nampak? Tak pernah. Saya tak pernah nampak. Tak pernah nampak. So far itulah bunyi sound je gitu je lah. Dengar dia nangis, gitu-gitu je. Once in a blue moon, gitu je. So far belum pernah dengar dia nangis. Itu je lah je. Itulah. Tak nak dengar lah. Tak payahlah dengar. Itulah. Like macam my friend macam, diorang pun selalu macam nampak tapi diorang tak pernah dengar. So it's like, I will tell you nanti satu yang story tu I pergi cycling itu yang kita dengar. That was we thought orang lah, but exactly not lah. So also at that house also sampai I give birth to my daughter. So far our family tak kena apa-apa lah, sihir whatever. Alhamdulillah. So I was in the hospital. Nak give birth to my first one. Then my sister came to visit me with her friend lah. Then she was telling me kat luar rumah ada jengkrik, what that thing? Jengkrik? Grasshopper? Grasshopper. Apa? Peleset? Bukan? I don't know. She don't know how to differentiate lah. But Okay. she say it's grasshopper. So cakap, mak tadi kat luar rumah ada grasshopper tau. Kawan dah buang. See, then my mom macam like, okay, what is that? Dia dah fikir-fikir apa So bila sebelum I nak, but there was nothing happened to me at the hospital, nothing happened to the family. So bila on the day I nak discharge tu, my sister went up first with a friend. So they found another one outside my house. Okay. Right, so ambil, buang. So I don't know what's the meaning of that. Is it just coincidence? I tak naik dengan baby. I tak naik. I just wait downstairs until they clear the thing. But so far my house tak ada apa-apa terjadi lah. Cuma bunyi that Tu tingkat thing. berapa tu? Tingkat 2. Tingkat 2 mungkin grasshopper boleh gitu-gitu. But it's so coincident they found 3. They found 3 at the same spot. Tapi tak apa-apa kan? Tak apa-apa lah. Alhamdulillah. That's why macam rumah tu macam very menjemput benda-benda gitu kan. dia macam Sekarang masih tinggal dekat situ? dah pindah. Semua dah pindah. Kita keluar. I think dah lama lah dah keluar dari situ. But sana, because I think that area was the first HDB flat dekat situ. Because last time was nothing, right? So the first one macam masih sunyi. Okay. Macam Yelah, macam mungkin daripada grass mungkin lah gitu. Grasshopper datang dia lompat mungkin tingkat kat 2. situ kan husnuzon je. Kau siapa yang tinggal dulu kat Jurong West, yang tempat yang first HDB tu dibangunkan, kawasan-kawasan tu ada cerita-cerita, boleh share. Kalau nak share melalui telefon boleh saja, boleh email, bukan email, DM
DM you punya nombor telefon and apa hajat you kan nak telefon kan. Taruh kat situ, nanti admin akan bagi tahu bila kita ada rakaman tu semua kan. Alright. So tu cerita Jurong West. Jurong West yang Jurong West tu is sebelah bawah. Then we move to Jurong West kat just one bus stop away. No. Pindah satu Jurong West block. Sorry. Jauhnya satu bus stop away. No, I wanted to say the building, so I stopped one bus stop before. Okay, so it was at they call it Jurong West Pioneer. Dulu tak apa Jurong West Extension. Dulu panggil Jurong West Extension. Okay, so at that time my elder daughter dia masih kecil tau. I think she's 3. Kita pergi kedai. Dulu pergi kedai sembarang timing lah. Balik kerja pukul 6 bawa anak pergi kedai. I remember it was maybe dah maghrib. Jalan bawah blok. Jalan bawah blok, my daughter kat depan. Dia berbual-bual seorang. Dia jalan. Dia bukan nyanyi tau. Dia berbual. Saya tanya dia, Dina, who are you talking to? I'm talking to my friend. You talking to your friend. Can I know your friend's name? Dia pusing ah. My mommy ask you, what's your name? Ibu, she say her name is Maya. Oh, her name is Maya. Okay. Oh, can you ask her what's her mom and dad's name? So she asked her friend, my mommy asked you what's your mommy's name? Then she tell me, her mommy's name is Zainab. I can't remember what's the father's name. I said, okay. Siapalah nak aku ni berbual dengan siapa. Jalan-jalan bawah blok rumah ni, nak naik tangga ni, nak jalan. Oh, her mom name is Zainab. Can you ask your friend where she stay? Kesian pula kan. Mak dia pula. Dah bertanya-tanya. Interesting kan. Kesian kan budak tu seorang kan. Mak tu hantar balik kan. Cakap, can you ask her where she stay? Oh, my mommy ask you where you stay. Dia tunjuk pokok ah. Nak sangat. Ibu, she say she stay up on that tree. Up on that tree. That tree is actually facing our room tau. Habis. That tree is always facing our room. Oh, she stay on that tree kan. Okay. So Dina, you ask her if she stay up in that tree, how she go home. So kita terfikir Bani. Sebab dulu at her time, my daughternya time, Bani was very in thing. And Bani has a tree house. Okay. So I thought maybe dia punya imagination, kawan dia tinggal dekat tree house lah kan. My mommy ask you how you go home. Oh, mommy, she say she fly. Mom. After that day onwards, I tak pernah buka langsir bilik tu. Because it's directly facing the pokok. But the pokok is not big, you know. Cute lah. The pokok is not very bushy, just normal pokok, and it's just one standalone pokok down there. Tak pernah buka langsir. Tingkap tu 4 panel panjang. Buatlah langsir panjang-panjang tutup. Nak buka tingkap pun corner-corner je, ujung buka sikit je. Pakai sepit dah. Siang hari pun tutup. Mana tahu dia fly masuk siang. Dia nak tingkap fly tutup. Masuk. Apa make you think tutup langsir tak ditembus? Tak adalah. Fikir gitu juga. Takut dia nampak kan. Jadi kalau kat corner sana is where my computer is. My daughter won't go there. So dia tak nampak lah kan. Okay. So sekarang rumah tu pun dah pindah. Tapi anaknya mesti macam memang jenis bernampak ke apa? Tak. So that's why I was telling her, because she's very good in drawing tau, my daughter. So I cakap, kakak you remember not? Dia cakap, no, I don't remember. Because she likes to draw. When she was young, she likes to draw. I cakap, if I know right, at that time I should have asked you to draw how your friend looks like. Dia tak ingat langsung. I see. Okay, tu dia kisah pas anaknya. Sekarang apa kata kalau kita buat phone call pula? Kita nak tahu apa cerita daripada kawan kita ke, daripada pendengar kita ni kan. So you boleh gunakan headphone tu. Kita call dia sekarang. Okay. Okay, bagi anda di rumah, kalau nak jadi macam apa tu, guest kita melalui telefon, silakan DM je. Hello. Hai, saya Suzairi. Sana siapa? Nama saya Nazri. Siapa? Nazri. Okay, Nazri. Buat panggilan daripada mana? Cik, cari radio feeling
Dari Jurong. Dari Jurong. Ada orang Jurong juga kat sini tamu saya. Okey, agaknya cerita dulu Bukit Batok. Tapi sekarang Jurong. Tahun 2024 cerita Jurong pula naik Okey, apa cerita? Silakan Nazri. Okey. So saya bekerja sebagai seorang technician kat data center. Tapi nama company saya bilang lah. Okey, so kita ni kalau saya share dengan saya lah. So basically ada 4 orang dalam cerita ni. Satu Ahmad, Lee, Ravi dengan security guard. So 4 of them lah all together. So Ahmad dia kena kerja dalam satu server room. So dia bilang the other 3 cakap saya akan berada dalam server room ni untuk macam 3-4 jam. So jangan kacau saya lah. Apa-apa just message saja. So dia tengah buat kerja seorang dalam server room. Lepas tu dia dapat message dari security. Jadi tanya dia, awak nak keluar server room Dia cakap tak, saya masih buat kerja. So security cakap okey lah, tak apa. Awak just go ahead with your work, doesn't matter lah. So that was ni pagi buta lah, about between 3 and 4 AM. Lepas tu dia habis kerja dia dalam server room. Dia message security, hi security, saya nak keluar. Lepas tu security kena ada kat server room untuk kasih orang keluar. So dia dah bilang security datang dengan Ravi dengan Lee. So 3 of them went down to the server room to bring Ahmad out. Lepas tu Ahmad keluar server room. Then security tanya dia, tadi awak ada bilang nak keluar tak? Ada walkie-talkie nak keluar dari server room tak? Ahmad cakap tak lah, saya dah cakap saya busy about 3 to 4 hours tak buat kerja. So saya tak ada, I need to be undisturbed lah. Dia nak kena buat kerja, tak boleh keluar semua. Lepas tu security cakap, okay tak apa, never mind, kita pergi office, we just have some drinks or supper lah silakan. So kat office tu security tanya Ahmad lagi, Ahmad tadi awak ada cakap nak keluar hall kan atau server room? Ahmad cakap tak, asal apa jadi ni? Lepas tu Lee dengan Ravi muka dah tukar. So what happened was masa Ahmad tengah buat kerja, the security Lee and Ravi heard on the walkie-talkie that Ahmad said that he wants to leave the hall, the server room. Tapi Ahmad cakap he did not give any instruction to leave the server room. But they heard his voice very clearly requesting for security to come to bring him out of the server room. So that was about like 4 AM. So all of them were quite scared lah bila dengar that incident. So terus like from then onwards they are just working in pairs. Mereka tak kerja seorang because of these mysterious voices that came on the walkie-talkie. Dia suka main telefon pula Tu lah. Memang walkie-talkie walkie pun dah attack juga. Okey, itu cerita anda short and sweet. Terima kasih Nazri. Yes. Okey, sama-sama. Kat belakang bising macam buat rewang malam-malam buta. Tengah makan. Tengah makan. Okey. Terima kasih, bye-bye. Okey, bye-bye. Okey, bye. Itu dia Nazri daripada Jurong. Orang-orang Jurong. Tu kerja. Pernah kena macam gitu tak? Macam orang main telefon ke? Sebab ada kita punya guest dulu. Dia sama juga. Dia kerja kat mana? Jurong Island Jurong juga. Kan? Jurong Island ke? Tak tahu mana lah, tapi dari Jurong. So dia dapat instruction untuk check benda something. Dia ni atas, dia jalan. Lepas tu tanya dia, kau kat mana? Aku kat sini. Siapa suruh kau buat gini-gini? Bukankah tadi korang suruh aku buat? Dan dia perempuan. Dia seorang-seorang ni atas malam. Lepas tu dia kena crawl gini-gini. Episod apa tu Lupa lah. Okey nanti. Okey. Kenapa? Tak adalah suruh perempuan seorang Memang kerja diorang lasak gitu. Like they said have a body right. Kalau nak kena panjat like have someone malam lagi kan. That's why dia seorang cakap memang kerja diorang memang jalan seorang. Kau ikut aku lah. Itu kerja apa? Bukan technician kan? Macam gitu lah. Equality. Apa? Nak sambung pledge tapi dia lupa. Equality based on justice. Okay, and equality. Okay. Lame so joke. as to achieve. So happy. Yelah, nak sambung sampai habis ke apa ni? Okay, cerita seterusnya. Okay, dekat rumah Jurong tu juga. Kan I cakap I buka tingkap tu kecil je kan. So pagi, because this is my dressing mirror, belakang tu tingkap yang I buka kecil. Lepas pagi tengah hair dry rambut, hair dryer bunyi bising kan. Ya. Dengar orang tengok belakang agaknya orang bawah jalan bising ke orang bawah jalan dia berdem. But my hair dryer is so loud at my ears, but that is very near to my ear.
Sebab so far kaca-kaca kat rumah tu I tak rasa seram tak lah. rasa seram lah. Just like macam ada kadang-kadang nak tengok juga. Oh ya? Yeah? Kadang-kadang kalau dulu kecil-kecil, bukan kecil-kecil lah, macam maybe secondary school. I kalau pergi balik kampung kat Gelang Patah, every hari raya ke every weekend, ambil lampu suluh mesti shine dekat pokok. Cari. Wow. Cari, nanti Nyai marah. Jangan suluh lah, nanti kan tak baik. Apa yang tak baik Nyai? Jangan suluh. Tak tahu. She didn't give the reason. Nanti tak nampak suluh lagi. Cari. Nak sangat tau nampak. Sampai sekarang tau. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nanti kalau macam jalan malam-malam, tengok. Kalau nak sangat dia tak akan timbul lah agaknya. Macam mana kau betul-betul tersusun nampak? Apa you buat? Nak you suluh, lepas tu dia betul-betul kat celah batang pokok tu kan, dia tengah gitu je. Apa you buat? I nampak later the story. I nampak I pusing 2 kali. Okay. Tak puas hati. Tengok lagi. Okay. Like really, if I know. Okay lah. So. Okay, ceritakan. Okay, cerita. The next one is after I got married, I moved to Senja, Bukit Panjang. And that time Senja, Bukit Panjang is also a newly built area. Okay. Ni apa ni? Tak. Orang nak masuk call lagi. Sorry, one day, one week, one call, one story. You want to call next time? Sorry. Marahlah pula. Tak saya gurau aja. Okay, so that time the area Senja masih that was the first house lah, rumah BTO kita beli. So every night dekat depan rumah hall kita is facing one big tree. Every night there would be 3 dogs barking. Menyalak, is it? Melayu call menyalak. At the tree. All the 3 of them barking at the tree. Tengok cari apa diorang barking. Agaknya ada kucing, but cannot be every night. What is it society? Tak tahu. Every night. So until that one time tengah tidur, this one my husband dia tak dengar pasal dia dah tidur. Tidur tutup pintu. Ada cakar kat luar pintu and it was very loud. My pintu goyang. Nak buka tak nak. I tak boleh buka pasal my daughter tengah tidur betul-betul sebelah pintu tu, kat lantai. Yang cakar tu kat apa? Pintu bilik? Pintu bilik. Oh, maksudnya dekat dalam rumah dalam rumah. Nasib baik kita tutup pintu. I nak buka tapi my daughter punya tilam dekat situ. I nak buka pintu nanti terkena tilam dia kan. Tapi my husband tak dengar. I cakap, okay nak buka tak nak. Dia shake the door and she was scratching, but there was no sound. She wasn't laughing, she wasn't singing, or there was just and we didn't go back to the house every day. No, we only go back on the weekend because it was so quiet. There was tak ada apa-apa kat sana. Macam tak ada rumah lain. Rumah tengah naik kan. Lepas 5 years jual. Imagine tak imagine. Imagine apa kat pintu. Kalau buka pintu sekali, Hi. sekali lepas tu pintu bercakar-cakar. Do you want to blow your hair? Lepas tu macam marah. Kau jangan cakar-cakar pintu aku. Atas pintu tak ada apa-apa. Tak ada bekas cakar. Okay. Style right. Maybe she didn't use her fingernail. Pakai gigi dia. Dia dah pergi spa. Spa nails. Okay. You ceritalah satu story yang any recent incident happen to you? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Dah cerita dah last week. So far Alhamdulillah tak ada. Saya tak ada apa lah. Takkan ada kena ganggu gila. Tak, so far tak apa. Bacalah keluar rumah, baca ayat kursi, bla 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 bla. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Then from Senja, after the 5 years dah boleh jual kan, we move to Bukit Panjang. Boleh cakap nama tempat? Tak cakap blok. Tempat apa? The name of dia jangan dah cakap Senja Macam saya cakap juga Jelapang. Oh, Jelapang. Dia sendiri ke Jelapang. Okay. So I think you used to have I think dah masa you baru-baru puaka, the very first few puaka, ada satu, I think a lady or guy cakap dekatnya ada nenek ikut dia kat Jelapang. It was very long time ago. Dia cakap agaknya nenek yang sama tau I nampak. Agaknya nenek yang sama yang nampak. Because dia cakap dia pakai kain batik. Okay, so this rumah Jelapang ni,
It was, I beli rumah Chinese. So rumah Chinese tu masa kita masuk, his prayer altar was very big. So we remove everything, we redo the whole house. I like the house, is very big. Very big. Tapi rumah tu pun bunyi goli. Rumah tu pun bunyi goli. Tapi atas, okay, the thing is, orang atas tu anak dia 4, orang Melayu. So I thought okay lah, agaknya macam rumah Jurong West lah. Anak dia pun suka main goli, suka tarik-tarik kerusi. Tapi goli tu ikut bunyi sampai toilet. Wow. Dia ikut Mas pergi toilet. Tak Mas masuk toilet. Dah masuk toilet, dia pun masuk toilet juga. Wow. Mulai hari ni kita panggil awak The Marble Lady. Wanita goli. Tak sedap wanita goli? Guli. Goli lady. Korang pula jangan nanti pula DM dia kat Instagram. Hi Goli lady. Sekejap lagi mesti ada. Mesti ada. GL Goli lady. Okay. Kau ngasam Hai. Okay, cerita seterusnya. Ada lagi? But okay, this is the part yang I jumpa nenek tu lah. So pagi, I kalau pergi kerja memang pagi, like macam pukul 6 I dah keluar rumah, before 6, 5:55. So that day I nak tumpang my friend pergi kerja. Dia tinggal on the other side Bukit Panjang Fajar. So I just need to cross over the bridge. Okay. Pagi tu pukul 6 I turun lift, I cross over to the other block. So blok sebelah ni dia ada first floor units. Alright. Okay, first floor units ada 2 or 3 units, I cannot remember. So I have to go this way to cross the bridge. Longkang is a longkang. So there's a rumah here, there's a rumah here. So bila I jalan gini, you kalau ada orang kat sini, kalau you diri kat sini, you nampak you pusing tak? Pusing lah. Pusing kan? So bila I jalan gini, ada makcik telekung diri kat sini. Telekung? Makcik pakai telekung diri kat sini. And she was outside the unit. Okay? Okay. Bila I jalan, I ternampak dia. Dia tak pusing. Takkan dia tak terperanjat nampak I. So, gini, I jalan. I tengok, okay lah, makcik ni pakai telekung. Agaknya dia nak wave bye-bye cucu dia pergi sekolah. Because she's standing outside the unit. But she thank you. Tu jadi patung kat tepi road gini saya. I was waiting for that. Oh, waiting. Then we give you. Okay. No, I was waiting for that. I must like be mentally prepared. When is he going to? Semua cakap gitu. Dah tahu mesti ada horn. Tapi nasib baik tahu tak terkeluar apa-apa. Kata keluar pun tak apa. Di podcast. YouTube tak kisah. Okay. So I jalan gini, I nampak dia terperanjat, tak terperanjat sampai lompat. Ada orang, I pusing. Tapi makcik tu diri gini je. Dia diri straight. So I thought she was focusing on her grandson pergi sekolah ke apa. Saya pusing, I tengok. So I jalan a few step, I pusing lagi. Suzairi. I turn again. Apa tu? You know what colour is her face? Hitam. Grey. Tapi ada mata dia semua. Ada macam biasa. It's grey. It's kopak-kopak. Tak terkopak lah, macam you know, tree bark. Tree bark. And she was just standing there dengan telekung, just standing there looking straight. Tu siang hari Malam pukul 6. Sorry, pagi. Pukul 6 pagi. Oh, pas subuh pagi gitu Pasal that's why I thought dia nak bye-bye cucu dia pergi sekolah. She was standing outside the house. Saya cakap, siapa makcik ni? Okay, jalan a few step. That few step, I turn and look at her. Muka dia grey kan. Dia pakai telekong, dia diri straight aja tau. Tak ada orang There was nobody there. So I jalan a few more step, I pusing, dah tak ada. Dah tak ada. So I think back. I jalan sampai I dah jalan dekat sini kan. I pusing, I jalan terus I turun tangga. I belok nak cross the longkang, I turun tangga, I pusing, I tengok lagi. Okay, makcik ni tak ada. Okay, the best part is, kalau you diri kat luar rumah you nak bye-bye cucu you, pintu gate you terbuka. Ataupun pintu papan you terbuka, gate you tutup kan. This one tak tau. The door was closed, the gate was closed. Dua-dua tutup Yes, and the other two
houses doors are also closed, and there was no shoes at that house. So apparently that house was vacant. Kosong. That house is kosong, and that happened more than 10 years ago until now, because my sister-in-law stay opposite block. Sampai sekarang? If I go to her house, I will look at her kitchen, that house kitchen window. There will be offering a white, dah macam poncot gitu, outside the window kat situ. Macam tangkal macam gitu Tapi it's not there on the weekdays tau. Dia macam certain days I can see sometimes it's yellow, sometimes it's white. So when I go, I will never macam mesti nak tengok tingkap dia tau. Mesti ada something. Mesti ada something kat tingkap dia. And sampai sekarang tau rumah tu kosong. Kita buat kat sana bagus lah shoot rumah orang tu. Oh, that was very quiet. Actually you should buat kat atas, kat park atas tu. Kat situ ada orang dekatnya Cinak Bar tu. Dia pasang tali. My cousin nampak balik kerja, nampak dia gantung diri. Dia tak gantung, pakai the Cinak Bar, the tallest one. Wow, kat Jelapang Siapa orang Jelapang tahu kisah ni? Yang tinggal blok sama? Nak cakap blok ke tak payahlah Tak payah. Yang tinggal blok sama, kau siapa dapat kenal, kontak, kau siapa tahu kontak-kontak, mungkin ada tahu kan cerita ni kan. Sila carikan orang tu. Kita mungkin nak buat dalam rumah tu pula. Rumah mana? Oh, yang that house. But there was one. Habis rumah orang sebelah tu dia ada kucing, right? So sometimes I kadang-kadang suka jalan depan tu pasal his cats roam, yang rumah jiran dia lah. So kita nak tengok kucing lah. So satu hari tu pas by rumah tu, tingkap dia, you know how tingkap that one, dia half-half kan. But this one is half aja, yang atas terbuka. Ada orang haji kat dalam. Yang rumah kosong tu? Yes. Tapi kat luar tak ada selipar It's like really vacant kind of house. Macam betul-betul tak ada orang. Tapi dalam hati aku husnuzon lah mungkin orang tu datang, you know, ngajikan rumah dia before he sell off the house. Tapi sampai sekarang rumah tu macam tak ada orang. Nanti I try tengok kalau rumah tu ada selipar ke tak. Kan. Wow. Sampai sekarang Besok pagi try lagi. Try lagi? Tak puas hati. Macam nak tanya cik, buat apa kan, berani accent konon. Besok pagi try lagi. Tak, I dah jumpa my friend, cakap dia, kau tahu tak tadi aku nampak kau berani Aku cakap bukan berani lah, tapi macam interesting kan ada. Besok try lagi. Keluar same timing tau. Tengok jam jalan. Tak ada. No have. Nanti lepas ni recording pergi lah sana. Check lagi. Pagi pukul 6. Besok pagi lah. Besok pagi lah. Besok pagi lah. Besok pagi try. Tengok. Betul pula then talking about ketawa tu kan. This one is at Marsiling. Blok berapa Tak payah blok lah. Kat Marsiling lah. Marsiling lama. This one nak pergi rumah my auntie. Dia punya rumah ada 2 lift, one this side and one this side. So kita park kereta kat sini, dah depan dengan lift kan. So tunggu lift dengan satu apik. I, my husband dengan apik. Okay, pintu maghrib. Betul, maghrib. Masuk lift. What happened masuk lift, pintu tutup. Bom! Terbuka balik. Then she fly out. Tapi kita tak nampak dia. Okay. It's like I want to leave, so she bang on the door. Nak bagi tahulah. Ke dia tak cakap bodoh nanti. Ke dia bongok But dia tengok aku tak boleh tembus gerung kan? Tak pakai. Kan tak sepakai gini, sibuk tangan gini tak biasa, maklumlah kan. Dia ketawa. Sebab tu sampai sekarang kalau nak pergi rumah my auntie kan, either siang-siang. Pasal my auntie pun cakap sana memang, you know, sometimes when she come to my house she tell me stories lah. I cakap yalah, I can feel the vibe lah. Sana gelap, rumah lama kan. Sampai sekarang Umar auntie masih tinggal kat sana. Yes, dah lama dia tinggal sana. Nak panggil dia tak maulah. Panggil dia atas sini. Kau ada nak tahu. Kau tak nak pun telefon. Kau masa nak jalan, telefon je. Oh ya, boleh telefon sekarang yes. Satu orang berapa story tu? Kalau telefon satu orang satu story je. Alamak. Tapi kalau ada story banyak kena datang. InsyaAllah. Kalau ada yang nak cakap tak malu pula, maksudnya yang okey, tak rasa malu, boleh datang. Sebab ada orang banyak cerita tapi malu. Macam orang tu lah.
Macam orang tu? Yang tu. Ya. Bertelefon, besok telefon. Biasa satu minggu telefon satu tak gitu Kalau abang rajin, abang kakak rajin. Satu tiap hari, tiap minggu nak keluar pun boleh. Yang lain pula jangan komplain. Asyik orang sama je, jangan. Tak, kita baru first time. Tak ada maksudnya kalau telefon. Macam telefon asyik orang sama je, jangan. Tukar nama lah. Idea. Hari ni Su, besok Zai, the week after Ri gitu. Dia kasih idea lah. Bagus lah. Alamak kan. Dia kasih idea lah. Sebab sekarang orang nama 2-3. Kucing berlari mana sama kucing belah. Hari dia pakai first name, lepas tu dia pakai second name, lepas tu dia pakai surname. Kan? Boleh je dia telefon every week. Hai. But actually, will there be phone number for us to call? Tak ada DM. Nanti kasih DM. Number you punya number. Nanti kita akan telefon. Okay, alright. Okay, ada last story. I know you have banyak story. Tapi kalau macam ada banyak story, mungkin kau nak keluar lagi, boleh keluar. Kita shoot kat luar di Poker X. Lagi best. Okay, ini yang I pergi cycling. Wah, this one I think a few of your guests also ada sama kisah. about that story dekatnya UT, dekat the Army Camp that side. Okay, tak tahu. Lepas tu? Tak pernah turun UT I think you should do there. I selalu main kat Sentosa je. Kan rumah kan Sentosa Golf. Okay. Okay, masih. Okay. I punya dekat sana juga, tapi number 1 island. Address dia. Okay, number 1 podcast. Jangan lupa dengar. Okay, so cycling, I think one of your guests also ada cerita about the same place lah dekat situ. So tengah cycle, it was 10 plus lah dekat 11. Cycle sampai kat depan sekolah. Depan dia is heavy vehicle car park, then is the forest. Okay, the forest. So kita on the opposite side. Bila kita cycle tu, ada buses lah, all the heavy vehicle park yang tepi road tu. Ada orang ketawa, perempuan, I cannot, tak tahu dia minta tolong ke dia ketawa, tapi dia macam pekik-pekik tau. So I thought dia gurau-gurau dengan kawan dia. I thought, in the first page my husband, agaknya dia kena molest ke apa kan, minta tolong. Kali lepas tu dia jadi ketawa dia ketawa. Then that area pula naik slope. Aku yang dah penat ni, tolak lah basikal, tak boleh cycle. Tak apalah, kau nak kejar aku kejar lah, kau nak ketawa kau ketawa lah. Mas dah kat depan, dia cakap tolak basikal, dah tak boleh cycle kan. Aku cakap alamak, terus balik rumah hang around lah bawah blok, tak nak naik balik. Tapi suaminya dengar. Tapi dia tinggalkan isteri kat belakang. Pasal dia boleh cycle, saya tak boleh cycle. Aku tolak lah basikal tu. Gua cai sama lu. Tolak, tak boleh. I cannot. I was like but so far kalau I dengar gitu, yang I nampak tu macam tak rasa takut. Agaknya memang nak cari ke. Yalah, selalu nak mencari dia kasih. Tak apalah, gini-gini kasih. Yalah. So slowly, yalah. Tak tahu siapa pun tak tahu apa dia cakap. Mungkin akan berani lah. Berani. Taklah, tadi terperanjat juga tu kena horn. Itu horn. Terperanjat. Okay, thank you so much. You're welcome. Terima kasih banyak Hetty kerana sudi cerita. So korang yang nak jadi guest, jangan lupa DM di Poker Official. Tu kau nak jadi guest. Kalau macam malu nak bercerita tapi tetap nak bercerita juga, malu nak datang tapi nak bercerita juga, boleh buat phone call. Okay, DM juga ke Poker Official dengan nombor telefon anda. Nanti kita semua akan telefon lah. Kita akan beritahu bila kita buat recording, sekian. Okay, terima kasih banyak sekali lagi. Dan terima kasih kepada The Tech Team SG. Kalau korang ada apa-apa masalah pasal rumah, nak beli rumah, nak sewa rumah, nak apa-apa masalah mengenai harta kan sekarang kan, bila bercerai semua gitu-gitu, boleh telefon diorang akan bagi nasihat semuanya. Dan terima kasih kepada The Malayan Council kerana bagi voucher kepada geng-geng saya. Dan itu saja saya rasa. So pada korang semua, jangan lupa subscribe Susu TVC channel, follow kita ya. Dan kada yang nak support tu, kita kat bawah ni QR code-nya gitu. Okay, terima kasih sekali lagi. Thank you Zairi. Dan terima kasih kepada anda sudi mendengar, sudi menonton. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Poker. Ingat, tak kenal usia. Poker tak kenal usia. Itu cerita apa? Poker. Jangan takut pada mereka, tapi takut pada Yang Maha Berkuasa. Bye-bye. Tukar tagline. Assalamualaikum warahmatullahi, penonton Poker sekalian.
Kalau contoh kita tahu anak-anak kita ni yang sering nampak-nampak, ada peristilahan digunakan oleh pakar ruqyah dan pakar psikologi mengatakan bahawa ini istilah indigo ataupun orang kata sering nampak-nampak. Bahasa mudahnya kalau kita faham ni nampak makhluk halus ataupun nampak imaginary friends. Itu yang kita faham lah biasanya. Cuma kita kalau orang Islam ni, bila kita rasa anak kita nampak-nampak, apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali kita jangan menidakkan, jangan tolak. Jangan cakap, bohonglah, tak ada apa-apalah. Itu your imagination saja. Dia boleh terjadi, kemungkinan besar benda tu memang benar-benar berlaku dan anak kita benar-benar nampak. Dan kita sebagai orang yang dewasa mungkin tidak nampak kerana bukan bahagian kita. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk membantu ataupun to give support to orang kata untuk anak-anak kita, kita fahami benda tu boleh berlaku dengan izin Allah. Keduanya, ruqyah untuk anaknya. Tak perlu panggil ustaz, tak perlu panggil kita datang dan sebagainya. Amalan yang paling baik, yang paling warid. Maksudnya amalan ni jelas. Dia tak ada pelik-pelik, tak ada khurafat. Bacakan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di telapak tangan. Sewaktu anak tidur tu sapukan. Amalan yang lagi satu, saya rasa mungkin penonton puaka dah biasa dengar. Bacakan surah Yasin ayat 9. Pegangkan orang kata belah atas ni, ataupun gini boleh. Pegang gini pun boleh. Sewaktu tidur ataupun sewaktu rehat, bacakan ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bacakan. Ini di antara amalannya. Kemudian ketiganya, biasanya lah, kalau kita biasa nampak anak-anak nampak dan mak ayah pun nampak, berhati-hati. Yang kita lebih risau terkaitnya dengan jin leluhur ataupun jin nasab. Orang Melayu panggil saka lah. Cuma jangan asyik-asyik saka, sikit-sikit saka. Janganlah sampai situ. Cuma kita perlu fahami, belajar, tanya pakar bidang, mungkin ahli-ahli ruqyah. Tak kisahlah siapa-siapa yang you kenal yang pastinya yang syar'i, yang ikut landasan Islam, untuk mungkin mereka boleh memberikan pencerahan. InsyaAllah. Apapun, jangan takut kepada mereka. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. See you next week, ya guys.